Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video hari ini adalah berkaitan dengan topik bab 8 iaitu jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Okey, dan video kali ini akan fokus kepada subtopik 8.3 iaitu kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar di Asia. Pada video sebelum ini, kamu telah belajar tentang jenis pengangkutan di Asia dan kemajuan pengangkutan di Asia. Jadi hari ini kita akan belajar kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar di Asia. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menilai kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar di Asia. Perkembangan pengangkutan di Asia menimbulkan pelbagai kesan iaitu yang pertama kesan dari segi masyarakat, yang kedua kesan dari segi ekonomi dan yang ketiga kesan dari segi alam sekitar. Okey. Kesan pengangkutan di Asia terhadap alam sekitar pula terbahagi kepada dua iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Jadi kita akan lihat satu persatu kesan pengangkutan ini. Baik, mari kita lihat kesan pengangkutan terhadap masyarakat. Okey, yang pertama dapat memendekkan masa perjalanan. Okey, contohnya penggunaan kapal terbang dan juga kereta api laju dapat memendekkan masa perjalanan. Okey, berbanding dengan menggunakan kereta. Okey, seterusnya yang kedua dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, perkembangan sistem pengangkutan di Asia ini banyak memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan juga penduduk di sekitar kawasan tersebut. Jadi ini dapat meningkatkan taraf hidup penduduk dari segi pekerjaan. Okay, yang ketiga dapat meningkatkan integrasi. Okay, contohnya di sini dapat meningkatkan hubungan antara negara-negara di Asia. Jadi ini dapat meningkatkan integrasi. Yang keempat, meningkatkan darjah ketersampaian. Okay, contohnya feri-feri, contohnya di pelabuhan Hong Kong ada menyediakan feri yang menghubungkan pulau-pulau di sekitar Hong Kong. Ini dapat meningkatkan darjah ketersampaian. Okay, yang kelima adalah mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okay, contohnya penggunaan kereta api. Jadi ini dapat mengurangkan bilangan kenderaan dan seterusnya dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okay, dan yang keenam adalah mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Seperti yang cikgu terangkan tadi ialah apabila kemajuan pengangkutan meningkat, ini dapat memberi peluang pekerjaan kepada penduduk di negara tersebut. Okay, seterusnya kita lihat kesan pengangkutan terhadap ekonomi. Okay. Yang pertama adalah bandar berkembang menjadi hub perdagangan seperti Tokyo, Kyoto, Nagoya dan Osaka di Jepun. Okay. Perkembangan pengangkutan seperti kereta api Shinkansen di Jepun, yang menghubungkan bandar-bandar utama seperti Tokyo, Kyoto, Nagoya dan Osaka ini meningkatkan aktiviti perdagangan. Dan seterusnya meningkatkan perkembangan bandar tersebut. Kereta api Shinkansen ini dia menghubungkan bandar-bandar utama di Jepun. Poin yang kedua adalah pembinaan pusat rekreasi dan hotel bertaraf antarabangsa seperti Burj Al Arab di
Dubai. Ini adalah kerana perkembangan pengangkutan udara di Dubai, iaitu lapangan terbang antarabangsa Dubai yang berperanan mengumpulkan masyarakat dari dalam kalangan ekspatriat, iaitu pekerja elit asing maupun pelancong luar negara. Jadi ini dapat meningkatkan pembinaan pusat rekreasi dan hotel. Poin yang ketiga ialah memperkembang perdagangan domestik dan antara bangsa. Contohnya seperti pelabuhan Hong Kong yang menjadi antara pelabuhan yang paling sibuk, masyhur dan penting di rantau Asia. Ini dapat meningkatkan perdagangan antara negara-negara di Asia. Poin yang keempat pula adalah dapat memajukan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Kemajuan pengangkutan di Asia, seperti pengangkutan udara, air dan darat, dapat meningkatkan urusan perdagangan seperti import dan ekspor antara negara-negara di Asia, dan ini dapat dijalankan dengan adanya perkembangan pengangkutan. Poin yang kelima pula adalah dapat meningkatkan pertukaran mata wang asing. Contohnya adalah seperti aktiviti-aktiviti pelancongan dan juga aktiviti perdagangan. Sekarang kita lihat kesan pengangkutan terhadap alam kita. Kita lihat dulu kesan yang positif. Yang pertama adalah kereta api berkelajuan tinggi mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ini kerana kereta api berkelajuan tinggi ini menggunakan tenaga elektrik. Dia tidak menggunakan pembakaran, tidak melibatkan pembakaran bahan api. Kesan positif yang kedua pula ialah perubahan landscape yang menarik dan mesra alam di kawasan sekitar. Kita boleh lihat pada gambar ini. Selain itu, contoh yang seterusnya ialah kita dapat lihat di lapangan terbang antarabangsa Changi di Singapura, mempunyai landscape yang menarik. Kesan negatif pula. Kesan negatif pengangkutan terhadap alam sekitar. Yang pertama ialah pencemaran bunyi. Bunyi kuat dari kawasan lapangan terbang mengganggu ketenteraman penduduk di sekitarnya. Ini melibatkan kawasan perumahan yang berdekatan dengan lapangan terbang, akan menyebabkan pencemaran bunyi. Yang kedua adalah menyebabkan pencemaran air. Tumpahan minyak daripada kapal, iaitu pengangkutan air, menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Kamu dapat lihat pada gambar di sebelah sini adalah tumpahan minyak oleh kapal-kapal di kawasan pelabuhan. Tumpahan minyak ini boleh menyebabkan hidupan akuatik mati dan juga boleh menyebabkan kepupusan. Kesan negatif yang ketiga adalah menyebabkan kemusnahan hutan. Pembinaan lebuh raya, jaringan kereta api dan lapangan terbang memusnahkan kawasan tadahan air. Seperti yang telah kamu belajar, kawasan hutan adalah merupakan kawasan tadahan air. Pembinaan jalan raya, kereta api dan lapangan terbang menyebabkan kawasan hutan ini ditebang. Seterusnya dia menyebabkan kawasan tadahan air kita terjejas.
Okey, seterusnya mari kita lihat soalan-soalan untuk menguji minda. Okey, soalan yang pertama, apakah senaraikan kesan kemajuan pengangkutan di Asia? Yang pertama adalah kesan terhadap pembangunan ekonomi. Di sini diminta menyatakan dua kesan. Yang kedua adalah soalan yang kedua, kesan terhadap masyarakat. Kena menyatakan dua kesan juga. Mari kita lihat soalan A, kesan terhadap pembangunan ekonomi. Ini jawapannya. Pembinaan pusat rekreasi dan hotel bertaraf antara bangsa. Kesan terhadap pembangunan ekonomi yang kedua ialah kemajuan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Seterusnya kita lihat kesan terhadap masyarakat. Yang pertama adalah masa perjalanan dapat dipendekkan. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak. Soalan yang ketiga pula, kesan terhadap alam sekitar. Okey, yang pertama ini kita kena senaraikan kesan positif. Yang kedua pula kesan negatif. Okey, jawapannya ialah yang pertama kesan positif, perubahan landscape yang menarik dan mesra alam. Kesan negatifnya pula, air tercemar kerana tumpahan minyak daripada kapal dan boleh menyebabkan keputusan hidupan akuatik. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Dan cikgu harap kamu dapat belajar sesuatu daripada video ini. Okey, sekian, terima kasih.